Dikhuatiri mangsa membuat laporan polis, Noralina dan Khairul telah bertindak di luar kawalan dengan menjerut leher mangsa sehingga mati. Kematian Juliana Mahfuzi yang dibunuh pada tahun 2007 kembali diperkatakan masyarakat ketika mereka mengulas tragedi yang menimpa Siti Norsuriah. Kedua-dua insiden ini mempunyai persamaan, iaitu mereka dibunuh oleh kenalan sendiri. Tidak disangka pertemuan Juliana dan suspek ketika acara reunion sekolah sebulan sebelum kejadian dan bertukar-tukar nombor telefon berakhir dengan tragedi yang menyayat hati. Juliana dibunuh antara 23 Mac 2007 jam lebih kurang 10 malam dan 24 Mac 2007 jam lebih kurang 8 malam di dalam bilik nombor 5133 tingkat 5 Sunrise Apartment Wisma Indah Blok 498 Jalan Tun Razak, Kuala Lumpur. Suspek Noralina binti Ahmad Dusuki, bekas pelajar Pusat Pengurusan dan Teknologi Lanjutan di Shah Alam, dan Muhammad Khairul Anwar bin Abdullah Korum, bekas pekerja Astro, didakwa membunuh Juliana berusia 20 tahun, seorang pelajar Kolej Universiti Islam Antarabangsa di tahun ketiga jurusan Diploma Pengurusan Perniagaan. Pada awalnya, Noralina telah menghubungi mangsa dan mengajaknya untuk keluar makan kerana sudah lama tidak bertemu. Juliana atau lebih mesra disapa Ju bersetuju berjumpa dengan Noralina yang turut membawa kekasihnya iaitu Khairul dan kawan Khairul bernama Khairil Hamizan atau dikenali sebagai Banok dengan menaiki kereta yang dipandu Banok. Mereka bertiga telah mengambil mangsa di Gombak. Ketika mereka berempat di dalam perjalanan, tiba-tiba Noralina memaklumkan dia tertinggal dompet di bilik hotel dan meminta Banok untuk berpatah balik ke hotel tersebut. Di hotel tersebut, Noralina mengajak mangsa untuk menemaninya ke bilik hotel dan mangsa bersetuju menemaninya ke bilik hotel. Di bilik hotel tersebut, Noralina dan Khairul telah menyamun mangsa. Dikhuatiri mangsa membuat laporan polis, Noralina dan Khairul telah bertindak di luar kawalan dengan menjerut leher mangsa sehingga mati. Barang-barang mangsa seperti wang tunai, telefon bimbit dan kad ATM diambil oleh kedua-dua suspek. Mangsa dikatakan mati di antara jam 10 malam hari kejadian sehingga 8 pagi keesokan harinya. Kawan serumah mangsa, Nik Sarasaza Saadan, yang merasa bimbang kerana mangsa tidak pulang ke rumah semalaman, kemudiannya memaklumkan perkara tersebut kepada keluarga mangsa. Pada 24 hari bulan 3 2007 jam 8 malam, seorang pekerja hotel bernama Chiu Beng Seng telah pergi ke bilik 5133 menggunakan kunci spare untuk membuka pintu dan kemudian ternampak satu mayat di dalam bilik tersebut dan terus memaklumkan kepada majikannya Chiu Libi. Chiu kemudiannya masuk ke bilik tersebut dan mendapati mangsa dalam keadaan tertiarap dengan kedua tangannya diikat dengan kabel tai. Dia juga mendapati sarung bantal, 2 tuala mandi dan 2 cadar di dalam bilik itu telah tiada. Dengan serta-merta dia menghubungi polis berkenaan dengan penemuan mayat mangsa. Pada jam 9 malam, Konstebel Wajid Francis telah tiba di tempat kejadian mendapati mangsa telah dijerut di leher dan terdapat kesan di kuku mangsa yang menunjukkan mangsa meronta-ronta ketika pembunuhan berlaku. Polis telah melakukan siasatan berdasarkan keterangan pihak hotel dan DNA yang dijumpai di dalam bilik hotel. Selepas Noralina ditangkap polis pada 4 hari bulan 4 2007, dia akhirnya mendedahkan identiti Khairul yang ketika itu berusia 27 tahun dan telah pun berkahwin. Khairul kemudian ditangkap pada 5 hari bulan 4 2007 iaitu keesokan harinya. Ketika disoal siasat, Noralina mengaku membunuh mangsa bersama Khairul bagaimanapun dia mengubah keterangan semasa perbicaraan di mahkamah. Noralina dan Khairul saling salah menyalahkan di antara satu sama lain. Terdapat 2 versi penceritaan yang berbeza dari Noralina dan
Khairul semasa dibicarakan. Penceritaan versi 1. Noralina menyatakan semasa dia mencari dompetnya di dalam bilik itu, Khairul telah masuk ke bilik itu lalu menguncinya dan telah menolak dia dan mangsa. Khairul lalu mengikat tangan mangsa di belakang dengan kabel tie dan mengikat bahagian muka mangsa dengan tuala. Khairul memberi wang RM50 kepada Noralina untuk menyambung bilik 1 hari lagi. Selepas itu, Noralina pergi ke kaunter dan membayar kepada seorang lelaki di kaunter hotel. Tidak lama selepas itu, Noralina masuk semula ke bilik itu dan mendapati kesan tumpuk air di atas katil. Noralina nampak Khairul menjerut leher mangsa menggunakan kabel tie. Mangsa cuba melepaskan diri dari jerutan itu. Khairul kemudian menekan leher mangsa dengan tangannya. Noralina memaklumkan Khairul mengheret mangsa turun sebelah katil dan mengoyakkan cadar, sarung bantal dan memasukkan ke dalam beg pakaian Noralina. Khairul mengambil kad bank dan wang mangsa. Kasut yang dipakai mangsa dimasukkan ke dalam beg sampah. Setelah selesai, mereka keluar dari bilik itu dan meninggalkan mayat mangsa di dalam bilik hotel tersebut. Noralina dan Khairul menaiki semula kereta yang dipandu Banuk. Noralina di dalam mahkamah mengatakan Khairul ada memberitahu Banuk, "Aku sudah membunuh dia," selepas ditanya oleh Banuk keberadaan mangsa. Apabila sampai di hotel di Central, Khairul telah mengeluarkan cadar dan sarung bantal dari beg pakaian Noralina dan membuangnya. Noralina memaklumkan semasa Khairul menjerut mangsa, dia panik. Noralina tidak melarikan diri atau membuat panggilan telefon dan tidak membuat laporan polis berikutan ugutan daripada Khairul. Penceritaan versi 2. Pada petang itu, Khairul diajak oleh Noralina untuk pergi makan. Khairul mengajak Banuk ikut bersamanya kerana pada waktu itu dia bergaduh dengan Noralina. Di Hotel Wisma Indah, Noralina naik bersama mangsa. Selepas 25 minit, Banuk menyuruh Khairul bertanya Noralina mengapa lambat sangat. Selepas itu, Noralina telah menelefon Khairul untuk naik ke bilik hotel. Khairul kemudian mengajak Banuk naik bersamanya, tetapi Banuk enggan. Di dalam bilik itu, Noralina telah menutup pintu dan meminta Khairul mengemaskan barang-barang di dalam bilik. Khairul nampak mangsa di atas katil dalam keadaan mengiring. Tangannya terikat di belakang dan mulutnya diikat dengan kain tudung. Selepas itu, Noralina keluar menuju ke kaunter untuk menyambung sewa bilik hotel tersebut. Noralina maklumkan dia hendak mengambil duit dan barang-barang mangsa. Sepeninggalan Noralina, Khairul berasa gairah dan memegang tangan mangsa. Dia tidak mencuba buka ikatan tangan mangsa. Pada mulanya, Khairul mengatakan dia cuba merogol mangsa, tetapi semasa pemeriksaan balas, dia mengaku merogol mangsa. Kemudian, Noralina masuk ke dalam bilik menyebabkan Khairul terkejut dan terus bangun. Noralina menumbuk bibir mangsa dan meminta nombor PIN kad banknya. Semasa Noralina menarik tali di leher mangsa, Khairul menolak Noralina tetapi gagal. Noralina mencatat nombor PIN yang diberikan oleh mangsa di atas sehelai kertas. Selepas itu, dia menolak mangsa ke sebelah kiri katil dan mengarahkan Khairul memasukkan cadar bersama selimut ke dalam beg pakaian Noralina. Noralina telah membersihkan bilik tersebut dengan cara mengelap dengan air. Selepas itu, mereka meninggalkan bilik itu di mana mangsa masih lagi bernafas. Mereka bersama Banuk ke Hotel Lido, tetapi disebabkan ramai orang, mereka memilih ke hotel di Central. Noralina telah memberi telefon bimbit dan kad ATM mangsa kepada Khairul dan menyuruhnya mengeluarkan wang dari bank mangsa. Khairul mengatakan selepas kejadian, dia ada berjumpa dengan Noralina 2 kali. Noralina mengugut Khairul akan membocorkan rahsia hubungan mereka kepada isteri Khairul jika tidak berjumpa dengannya. Selepas 2 tahun melalui proses perbicaraan, pada 14 Julai 2009, Mahkamah Tinggi Kuala Lumpur telah mensabitkan hukuman mati kepada Noralina dan Khairul. Selepas Hakim Datuk Muhammad Zabidin Muhammad Diah membacakan keputusan, Noralina yang gagal mengawal emosi terpaksa ditenangkan oleh
ibu bapanya dan kerap kali bersumpah bahawa dia tidak melakukan kesalahan itu. Sementara itu, teman lelaki Noralina, Khairul, yang turut dijatuhi hukuman gantung sampai mati, mengalirkan air mata dan menekuk mukanya dengan tangan setelah hakim membacakan keputusan. Dengan keadaan tangan bergari, dia memeluk anak lelakinya yang berusia 3 tahun dan menangis teresak-esak ketika didekati isterinya. Ibu Khairul tidak dapat menahan emosi dan meraung-raung enggan melepaskan anaknya. Ketika penghakiman, Muhammad Zabidin berkata pihak pembelaan gagal menimbulkan keraguan munasabah dan pendakwaan berjaya membuktikan kes ke atas kedua-dua suspek. Sepanjang perbicaraan, pendakwaan memanggil 33 orang saksi, manakala Noralina dan Khairul yang diperintah membela diri masing-masing memanggil 3 saksi dan seorang saksi. Di peringkat pembelaan pula, kedua-dua tertuduh saling menyalahkan antara satu sama lain. Pendakwaan diwakili Timbalan Pendakwa Raya Yaakob Cik, manakala Noralina diwakili Peguam Kapal Singh dan Peguam T. Suresh bagi pihak Khairul. Kedua-duanya kemudian membuat rayuan semula terhadap keputusan tersebut. Pada 7 November 2013, Mahkamah Persekutuan yang dipengerusikan panel 5 hakim dan diketuai Ketua Hakim Tun Arifin Zakaria sebulat suara mengekalkan keputusan Mahkamah Tinggi dan sabitan bersalah ke atas Noralina dan Khairul.